Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan redha Allah SWT dan dalam keadaan sihat sejahtera. Saya buat rakaman ini di luar kawasan rumah saya. Jadi kalau tiba-tiba tuan-tuan, puan-puan terdengar ada bunyi burung, bunyi burung tahan lagi. Kalau bunyi kereta, bunyi budak-budak menjerit, tu abaikan. Ini semua jadi punya rakaman. Tak banyak edit, tak banyak aksesori. Baiklah, alhamdulillah Allah Taala mengizinkan saya untuk berkongsi satu perkongsian yang mana ilmu ini datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Dan tuan-tuan di luar sana, sipu-sipu jurulatih di luar sana lebih baik daripada saya sebenarnya. Cuma ini saya kongsikan apa yang saya ada saja. Dan kalau ada kelemahan daripada perkongsian ini, boleh tuan-tuan perbaiki dan abaikanlah kelemahan itu kerana ia datang daripada saya sendiri. Saya ingin membicarakan tentang topik pidato dalam tutorial yang pertama ini, dalam aspek ciri-ciri pemidato yang cemerlang. Ciri-ciri pemidato yang cemerlang. Apabila kita bercakap mengenai pemidato, ia tidak jauh beza dengan pembahas, dengan pensyarah, dengan bukan pensyarah di universiti dan di institut itu, bukan. Artinya pengucapan awam, orang menyampaikan syarahan dan sebagainya, yang mana ini adalah antara bakat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada murid-murid kita, mungkin juga kepada tuan-tuan. Secara ringkasnya, apabila kita ingin mengenali, ini video yang pertama ni saya cakap mengenai secara ringkas saja macam mana ciri-ciri pemidato yang cemerlang, bermakna automatik kita akan bicarakan pelajaran macam mana yang kita ingin cari agar ia bersesuaian dengan kehendak kita ataupun dengan apa yang kita ingin ketengahkan sebagai seorang pelajar ataupun murid yang berbakat dalam bidang tertentu. Pertamanya dalam aspek bakat. Okey, itu syarat yang paling utama, bakat. Kita tak dapat nak nafikan tengok bunyi motor lah. Tak apalah, abaikan. Itu anggap itu sekarang ni bunyi tambahan yang sengaja saya buat. Umpama kami itu sajalah. Pertama, bakat. Saya nak ulang balik. Bakat ni umpama ni begini, analoginya mudah. Ibarat kenderaan. Ada kenderaan yang berbeza dari speknya. Contoh, kalau kita ingin berlumba di atas jalan raya, mana mungkin kita akan mengambil kereta kebal sebagai jentera yang untuk kita menyertai pertandingan perlombaan tersebut. Mustahil. Kereta kebal, kalau ada gerakan-gerakan menyelinap di dalam hutan untuk menyerang musuh, itulah kelebihannya ada kereta kebal. Tapi kalau di atas jalan raya, sudah tentu kita mengambil kereta yang sisinya lebih besar, laju, bertenaga, yang dapat memecut dan dapat dipandu dengan begitu laju. Erti katanya, setiap pelajar mempunyai bakat yang berbeza. Ini kita kena akui. Kita tak boleh katakan bahawa budak semua sama rata. Tidak. Budak bukan mempunyai bakat yang sama. Mesti ada perbezaan. Perkara ini paling mencabar ialah apabila anda berada di sekolah rendah, seorang guru di sekolah rendah. Mengapa saya katakan begitu? Kerana sikap pelajar-pelajar atau murid-murid semasa berada di sekolah rendah, peringkat rendah, dia rasa semua perkara dia nak masuk. Kalau contohnya, tuan-tuan tengok, kalau ada pertandingan bola sepak, semua nak masuk, padahal dia tak reti sepak bola ni tonjol, tapi dia rasa dia boleh main bola. Itulah peringkat sekolah rendah. Dia masih lagi mencari-cari apakah kelebihan yang ada pada diri dia. Jadi guru-guru lah yang memainkan peranan yang sangat besar untuk memilih siapakah yang benar-benar berbakat. Itu saya akan bincangkan dalam tutorial akan datang. Seterusnya, disiplin package yang sangat-sangat penting. Saya tidak mengatakan disiplin ini satu perkara yang boleh buat main-main. Ramai pelajar atau murid-murid, seseorang individu yang dianugerahkan bakat oleh Allah SWT, tetapi oleh sebab tidak ada disiplin yang baik, contoh malas untuk membuat latihan, malas untuk berlatih, tidak menghadiri waktu yang ditetapkan oleh jurulatih, waktu berlatih, maka
seseorang yang mempunyai bakat tetapi tidak ada disiplin, pada saya dia tidak boleh pergi jauh. Mengapa? Kerana orang yang tidak memegang prinsip disiplin terhadap apa yang diarahkan oleh jurulatih, ia samalah dalam erti kata sombong. Sombong ini mesti dibuang. Kerana seseorang pelajar, murid yang berguru dengan gurunya, dengan jurulatihnya, mesti ada sifat merendah diri dalam erti kata aspek yang ketiga, iaitu tawaduk. Merendah diri ni tuan-tuan, bukan sekadar bukan maksudnya budak-budak ni bukan jalan rendah tunduk, itu bukan. Tapi maksudnya satu sifat yang mana apabila kita diberi kejayaan, kemenangan, tempat pertama, johan, kita tidak merasakan itu hak kita. Kita tidak merasakan itu daripada kita, tetapi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menzahirkan sama ada dari segi perbuatan, ucapan, dan yang paling penting ialah hati kita. Itu yang pertama. Itu yang ketiga. Jadi tiga perkara yang saya nyatakan, pertama bakat, disiplin dan sifat tawaduk, iaitu merendah diri. Kerana apa sangat penting sifat merendah diri ini? Kerana la in sakartum la azidannakum. Allah Taala sebut, jika engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat. Tetapi kalau engkau tak bersyukur, maka azabnya sangat pedih. Maksudnya, kalau kita bersyukur atas apa yang Allah Taala berikan kepada kita, kemenangan, maka Allah Ta'ala akan berikan lagi kejayaan berusaha. Tapi bagaimana pula kalau tak menang, kalau gagal? Kalau saya, ini perkongsian daripada saya lah. Kalau saya lah, kalau anak murid saya tidak berjaya, saya tetap saya menyuruh anak murid saya bersyukur dan ucapkan syukur kepada Allah SWT kerana setiap yang berlaku, walaupun kita kalah, contohnya tempat ketiga, tempat kedua pun tidak ada nombor, sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Mungkin kalau kita meneruskan pertandingan itu tidak sesuai dengan kita kerana berlaku pertemuan waktu peperiksaan dan seumpamanya. Justru berbaik sangkalah dengan takdir Allah SWT. Jadi cukup untuk kali ini, dan sebelum itu saya nak tunjukkan sedikit contoh video yang okey, ini anak murid saya. Saya tunjuk sikit je lah, ini pidato. Bersama kita saksikan insya-Allah. Ini anak murid saya, Wardatun Humairah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalungan apresiasi buat pengacara majlis kombinasi kehakiman yang bijaksana, div-div jemputan, para pendidik murabi serta hadirin yang dimuliakan. Keluarga adalah benih untuk sesebuah negara berjaya. Tertarik dengan kata-kata malu. Okey, cukup sekat itu dulu. Dan insya-Allah jika Allah Taala mengizinkan, ada umur, rezeki, kelapangan, kita akan berkongsi lagi dalam video dan tutorial yang seterusnya insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.